untuk yang membacakan ya. Kita punya permulaan bab yang ke-6 iaitu di bawah tajuk percayalah kepada qada dan qadar serta hindarilah ya berbicara panjang dalam masalah ghaib. Ya, dipersilakan. Okay. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum semua. Bab 6 muka surat 83. Percayalah kepada qada dan qadar serta hindarilah berbicara panjang masalah gaib. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang untuk solat jenazah anak kecil dari sahabat Ansar. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, beruntunglah anak ini kerana kematiannya ia ibarat seekor burung di antara burung-burung syurga. Ia belum pernah berbuat buruk dan mengenalnya pun belum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ataukah bukan selain itu? Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menciptakan syurga diperuntukkan pada sekumpulan penghuni yang mana mereka diciptakan untuk menghuninya. Sementara mereka berada dalam tulang rusuk ayahnya. Dan Allah telah menciptakan neraka diperuntukkan pada sekumpulan penghuni yang mana mereka diciptakan untuk menghuninya. Sementara mereka juga berada dalam tulang rusuk ayahnya. Wahai saudaraku wanita muslimah, ketahuilah bahawa majoriti ulama telah mengingatkan bahawa bila seorang anak dari seorang muslim meninggal dunia, maka dia tergolong mayat yang baik dan tergolong pula sebagai penghuni syurga. Lain halnya dengan persepsi mereka yang berpegang pada kejelasan hadis tersebut. Sementara mereka yang berpendapat bahawa anak kecil dari seorang muslim yang meninggal dunia itu baik dan masuk syurga disertai hujah bahawa anak itu belum mukallaf. Pernyataan ini juga diperkuatkan dengan hadis Nabi SAW. Tidak ada seorang muslim pun mempunyai 3 anak yang belum baligh meninggal dunia, melainkan Allah akan memasukkannya ke syurga kerana kemurahan dan rahmatnya kepada mereka, yakni ketiga-tiga anak tersebut. Okey. Okey, dalam hadis yang diriwayatkan ya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya daripada Aisyah. Okey, saya cuba baca dia punya matan dia. An Aisyah radhiyallahu anhu du'iya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ilal janazah sabiyyin minal ansar. Ya, maknanya dia pergi ke jenazah, melawat jenazah ya seorang kanak-kanak daripada golongan Ansar. Faqalat ya, maka dia bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah tuba bihaza ya usfurun minal asafirul jannah lam ya'malus su'i wa lam yudrikhu qala au ghayra zalik ya Aisyah gitu. Inna allaha khalaqa lil jannati ahlan khalaqahum laha wa hum fil aslabi abaihim wa khalaqa lin nari ahlan khalaqahum laha wahum fi aslabi abaihim. Itu dia punya matan hadis ya yang menjelaskan ya kepada kita tentang bagaimana keadaan anak ya sesiapa yang mempunyai anak ya meninggal dunia pada ketika ya masih kecil. Ya, di sini dinyatakan bahawa kanak-kanak itu akan masuk di dalam syurga ya atas asbab apa? Ya, atas asbab ada beberapa lah pandangan ulama ya yang mengatakan anak-anak ini ya masuk syurga. Yang pertama adalah disebabkan oleh ya anak itu masih belum mengenal lagi dosa dan juga pahala. Maknanya dia masih bersih. Dan ada ulama yang mengatakan adalah disebabkan oleh dia ni belum mukallaf. Belum mukallaf ni makna belum tertaklif lagi tentang kewajipan-kewajipan ya yang sepatutnya dilaksanakan. Jadi perkara ini adalah merupakan salah satu daripada berita gembira ya yang diberikan ya yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada kita, kepada kaum wanita, kepada ibu-ibu dan juga bapa-bapa yang meninggal anaknya semasa masih kecil lagi. Ya, sebab kalau kita tahu memanglah penderitaan ya seorang ibu mengandungkan anak dalam 9 bulan ya. Kemudian lahir anak ya, ada setengahnya yang lahir sebulan 2 bulan kemudian Allah uji ya, maknanya meninggal dunia. Ada yang setengahnya
setelah 3 tahun, ada yang setengahnya 4 tahun. Dan sekarang ni kalau kita tengok musim pandemik ni pun, ya, ramai di kalangan kita yang diuji oleh Allah SWT dengan kematian anak, ya, semasa anak ini belum baligh, ya, ataupun belum mukallaf, belum tertaklif. Ya, tetapi di situ bila telah ditetapkan oleh Allah SWT, sebab kita kena faham bahawa kematian itu telah ditetapkan oleh Allah SWT sejak daripada kita berada di alam roh lagi, maknanya masa kecil lagi, masa bayi lagi, ya, masa dalam janin ibu lagi, kita dah ditetapkan bila kita meninggal, ya, rezeki kita, ya. Ya, jadi di situ makna kita kena redha lah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan hadis ini menjelaskan, ya, yang menguatkan tentang bila anak itu meninggal dunia, maka dia akan masuk ke dalam syurga, ya. Kerana apa? Kerana kemurahan dan juga rahmat Allah SWT terhadap anak-anak tersebut. Okey, jelas, ya? Okey, teruskan. Diperkuatkan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, maka aku akan mempertemukan mereka dengan ahli waris mereka. Surah As-Sur ayat 21. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memberitahukan bahawa orang-orang yang beriman dalam hidupnya ketika di dunia, maka di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengikut sertakan anak-anak mereka dan mempertemukannya kepada mereka. Dengan demikian, jelaslah bahawa anak-anak umat Islam yang telah meninggal dunia sebelum baligh akan dipertemukan di syurga. Sekarang kita kembali merenungkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas. Stop dulu, ya. Okey. Jadi ke ayat Allah SWT, ya, di dalam surah As-Tur, ya. Dalam surah At-Tur itu dicerangkan kepada kita tentang bagaimana, ya, zuriat-zuriat kita nanti masa di akhirat, ya, di syurga sana, dia akan kumpulkan, ya, akan ditemukan dengan ahli-ahli waris, ya. Atas sebab itu kita sebagai seorang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu memastikan, ya, ahli keluarga kita, anak-anak kita, ya, cucu cicit kita, ya, kita mendapat, ya, kita berikan didikan agama dan juga orang yang tergolong di dalam golongan orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada juga persoalan, ya, yang mengatakan yang ditimbulkan. Habis kalau misal kata mak ayah dia tu baik, bagus, orang yang beriman dengan Allah, tetapi nanti anaknya pula, ya, anaknya yang suka berzina, anaknya yang suka melakukan kemungkaran kepada Allah SWT, adakah di akhirat sana nanti di syurga sana dia orang bertemu? Ya, ada yang tanya. Jadi di dalam ahli mufassirin, ya, dia mengatakan, ya, dia dalam mengupas tentang ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia jelaskan bahawa orang-orang yang beriman dan yang anak-anak mereka itu mengikuti mereka dalam keimanan. Maknanya kat sini Allah akan kumpulkan kita di akhirat nanti bersama dengan waris kita, bersama dengan anak kita, bersama dengan cucu kita, bersama dengan menantu kita sekiranya, ya, anak-anak kita, menantu kita, cucu kita dan waris kita itu adalah di kalangan orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebagai apa? Sebagai khabar gembira kepada ibu bapa yang sentiasa taat dan patuh kepada Allah SWT, ya. Bila kita taat dan patuh kepada Allah SWT, melaksanakan segala perintah, ya, yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang solehah, ya, maka diberikan ganjaran oleh Allah SWT di syurga sana, dan salah satunya ialah kita akan dikumpulkan bersama dengan anak-anak dan juga cucu-cucu kita sebagai salah satu daripada tambahan, ya, khabar gembira yang diberikan oleh Allah SWT kepada ahli syurga. Sebab itu dalam keadaan ini kita perlu, ya, mendidik, ya, anak kita, memastikan keturunan kita itu adalah mereka yang terus beriman dengan Allah SWT, ya. Sebab
orang yang beriman dengan Allah selagi mana dia mengucap syahadah, ya, walaupun di akhirat nanti Allah akan balas, ya, dengan amalan-amalan, sama ada amalan buruk ataupun amalan baik, tapi akhirnya nanti, ya, maka mereka ini orang yang mengucap 2 kalimah syahadah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga, ya. Itu adalah merupakan, ya, janji Allah SWT. Tapi bukanlah bermakna, oh aku pun bolehlah aku nak buat maksiat sebab nanti ke akhirat pun walaupun buat maksiat nanti akhirnya masuk syurga juga. Makna tidaklah bermaksud, ya, kena macam itu, tidak. Ya, maknanya kita kena seboleh-bolehnya, ya, memastikan, ya, anak-anak kita tadi tu kita sentiasa taat dan patuh pada Allah SWT, sebab kita nak jumpa di akhirat nanti, kalau boleh seawalnya kita akan bertemu dengan mereka, ya. Sebab kalau mereka melakukan kemungkaran pada Allah, setelah mereka mendapat balasan di neraka yang kita pun tak tahu, dengan kehendak Allah SWT Allah akan pertemukan, ya. Wallahu a'lam. Okey, teruskan. Sekarang kita kembali merenungkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas. Kata Thuba, iaitu keuntungan yang dimaksudkan adalah pohon di syurga. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ada seorang lelaki bertanya kepadanya, "Wahai Rasulullah, apakah Thuba itu?" Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iaitu pohon di syurga berjarak 100 tahun. Pahala penghuni syurga keluar dari cabang-cabangnya." Redaksi hadis lam yudriku maksudnya dia belum mencapai usia baligh. Sedangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghaira dzalik maksudnya bahawa selain itu bererti lebih baik. Adapun maksud redaksi hadis ya Aisyah hingga selesai merupakan penanaman akidah kepada wanita muslimah bahawa syurga dan neraka adalah dua makhluk yang tidak fana dan tidak pula abadi secara mutlak. Dalam Al-Quran. Okey, kita tengok di sini, ya. Di sini dia bahaskan dalam muka surat yang ke-85 tentang, ya, hadis, ya, daripada Sayyidatina Aisyah tadi tu. Ya, bila disebut tentang tuba, ya, keuntungan, ya. Apa yang dimasukkan dengan tuba itu ialah pohon yang terletak, ya, di syurga, yang mana berjarak 100 tahun, ya, maknanya dia punya dahan dia tu terlalu panjang, terlalu jauh, ya, di mana pahala-pahala ahli syurga tu keluar daripada cabang-cabangnya. Itu adalah maksud tuba, iaitu satu pohon, ya, yang terdapat di dalam syurga. Kemudian apa yang dimasukkan dengan walam yudrikhu, maknanya dekat situ ialah anak-anak yang belum mencapai umur baligh, ya, iaitu yang belum mukallaf, dan seterusnya dijelaskan tentang ghairu zalik, kata Rasulullah, ataupun lebih baik daripada itu. Maknanya lebih baik itu barangkali mungkin adalah disebabkan oleh bukan sahaja kerana dia belum mencapai umur baligh dan dia belum mukallaf, akan tetapi dia masih tidak lagi menanggung, ya, dosa dan juga pahala, sebab dia tergolong dalam orang yang ataupun mereka anak-anak yang masih belum tahu apa-apa, ya, masih belum tahu apa-apa. Dan di situ ada juga perbahasan ulama yang mengatakan, ya, adakah, ya, orang-orang anak-anak orang kafir, orang yang bukan Islam pun macam itu juga, ya. Dalam perbahasan dinyatakan bahawa termasuk anak-anak yang bukan Islam, ya, maknanya kalau orang yang bukan Islam anaknya meninggal, ya, masa masih kecil, ya, masih kecil, sebab anak ni masa di alam roh lagi, masa di dalam sebelum ditiupkan roh tu, dia kan dah berjanji bahawa dia akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia lahir dan dia belum ditaklifkan, ya, masih belum tahu apa-apa, dia masih belum dicorakkan apa-apa oleh ibu bapanya, maka ada ulama yang mengatakan bahawa ianya masuk dalam syurga juga. Okey, akan tetapi tidaklah maknanya dia boleh mengheret ibu atau bapanya yang bukan Islam tadi ke dalam syurga, tidak. Kalau kita yang orang Islam ni, bila anak kecil tadi tu lahir, dia masuk dalam syurga, maka bila maknya nanti ataupun bapanya masuk ke dalam neraka, anak ni tadi akan tarik mak ayah dia. Ya, tarik mak ayah dia untuk sama-sama masuk dalam syurga Allah. Ya, akan tetapi orang kafir dia tidak macam itu. Anak dia yang belum baligh tadi, dia tetap beragama Islam, dia dalam syurga, tapi dia tak akan boleh tarik, ya, ibu bapa dia
untuk masuk ke dalam syurga. Ya, kemudian dijelaskan di situ juga tentang Aisyah, ya Aisyah, ya innallaha khalaqal jannah ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim wa khalaqalna linnar ahlan. Dan sehingga pada akhir hadis, ya. Di situ maknanya dia nak menanamkan kepada kepercayaan dan juga menjelaskan, ya, kepada kita bahawa syurga dan neraka itu adalah dua makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dua makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham bila sebut tentang makhluk, yang maknanya apa sahaja yang dijadikan oleh Allah SWT. Pokok-pokok itu juga adalah namanya makhluk, sungai-sungai juga adalah merupakan makhluk, ya, selain daripada makhluk manusia, ya. Sebab itu syurga dan neraka itu juga disebut sebagai makhluk yang telah diciptakan oleh Allah SWT, yang mana dia tidak akan fana dan tidak pula abadi, ya, secara mutlak. Maksudnya kat sini ialah tidak fana itu bermakna, ya, maknanya dia tidak akan kekal, ya, bergantung kepada kehendak Allah. Walaupun di sana diceritakan tentang, ya, nanti diceritakan tentang syurga yang abadi, yang kekal abadi di dalam syurga, yang orang kafir tu kekal abadi di dalam neraka. Akan tetapi maksud kekal abadi itu lalu bergantung kepada kehendak Allah. Ya, bergantung kepada kehendak Allah. Maknanya dia kelak keberterusan sampai bila-bila ke? Tidak, makna dia bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, teruskan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahukan, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuka ata'an ghaira majdzuz. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam syurga. Mereka kekal di dalamnya selama ada yang lain sebagai kurnia yang tiada putus-putusnya. Surah Hud ayat 108. Sebenarnya kewujudan mereka di syurga itu tidak dinafikan dengan firman-Nya, kecuali jika Rabbmu menghendakinya lain, seperti dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah dan tafsir, bahawa maksud pengecualian itu menunjukkan tidak adanya kemutlakan mereka abadi di syurga, melainkan disandarkan kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, para penghuni syurga itu selalu bertasbih dan bertahmid seiring dengan tarikan nafasnya. Dalam Al-Quran, sering ditemui ayat-ayat yang menyentuh tentang keabadian mereka dalam kenikmatan syurga ataupun azab neraka. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, buahnya tidak henti-henti, demikian juga naungannya. Surah Ar-Ra'd ayat 35. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya. Surah As-Sad ayat 54. Dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Surah Al-Hijr ayat 48. Diperkuatkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat-ayat yang lain yang menegaskan bahawa penghuni syurga itu akan abadi dalam kenikmatannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Surah Ad-Dukhan ayat 56. Okey, terima kasih. Jadi ayat-ayat yang telah dibacakan, ya, oleh Puan tadi itu adalah merupakan pembuktian, ya, kepada kita bahawa di sana diterangkan tentang di keadaan di syurga, ya, di dalam surah Ar-Ra'd tu dia ceritakan tentang bagaimana buahnya tu tak berhenti-henti. Kenapa ayat-ayat ini dibentangkan oleh pengarang, ya, di dalam kitab ini? Sebab dia nak menunjukkan bahawa di sini adalah sebagai bukti, ya, sebagai bukti bahawa tentang bagaimana keadaan di syurga itu nanti. Di syurga itu adalah dalam keadaan yang memang akan diberikan kenikmatan itu, ya. Kenikmatan itu diberi seolah-olahnya tidak terhenti-henti. Dan manusia di dalam syurga itu sentiasa bertasbih, bertahmid, ya. Dan juga
mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Maknanya tidak akan dikeluarkan daripada syurga. Kalau ahli neraka, dia tidak akan dikeluarkan daripada neraka. Jadi secara logiknya kalau kita bayangkan bahawa seolah-olah yang di syurga tu akan kekal selamanya. Selamanya, ya, selama-lamanya, sebab dia tak akan dikeluarkan daripada syurga Allah. Begitu juga kalau bisa kata yang masuk dalam neraka, dia akan kekal di neraka selama-lamanya sebab dia tidak akan dikeluarkan daripada neraka. Cuma ayat ini nak menjelaskan kepada kita, walaupun ayat-ayat ini menjelaskan bahawa mereka akan kekal di dalamnya keabadian, ya, makna kekal selama-lamanya, akan tetapi jangan lupa bahawa itu juga bergantung kepada kehendak Allah. Makna bila sebut kehendak Allah, kita tak tahu bila akan berhentinya. Kalau Allah rasa Allah nak berikan berhentikan, maknanya pada tempoh-tempoh yang tertentu, itu adalah merupakan kehendak Allah SWT. Sebab tu keyakinan kita, ya, terhadap ayat-ayat Allah SWT, ya, tentang qada dan qadar Allah SWT yang ditetapkan, ya, ketentuan dan juga ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT itu bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Okey, teruskan. Faham ya, ke ada pertanyaan? Ada pertanyaan tak? Ya, kalau tak ada teruskan, ya. Silakan Puan Haifah. Ibnu Abu Al-Iz rahimahullah memberikan penjelasan tentang ayat-ayat tersebut di atas. Menurutnya, jika kita memperhatikan terhadap adanya pengecualian dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali jika Rabbmu menghendaki lain, adalah jelas sekali bahawa yang dimaksudkan oleh kedua-dua ayat di atas adalah mengecualikan waktu yang tidak mereka alami di syurga dari masa keabadian, sebagaimana pengecualian kematian awal dari keseluruhan kematian. Inilah kematian yang memulakan kehidupan mereka yang abadi. Hal ini berbeza dengan syurga yang merupakan awal keabadian mereka di dalamnya. Saudaraku wanita muslimah, jika kita renungkan hadis-hadis Nabi SAW, di sana akan dapat dilihat mengenai keabadian penghuni syurga maupun penghuni neraka. Semaklah sabda Rasulullah SAW ini, manakala penghuni syurga telah kembali ke syurga dan penghuni neraka juga ke neraka, maka kematian didatangkan dan dijadikan antara syurga dan neraka. Lalu dia disembelih. Selanjutnya, memanggillah sang pemanggil. Wahai penghuni syurga, tidak ada kematian lagi. Wahai penghuni neraka, tidak ada kematian lagi. Kemudian penghuni syurga bertambah kegembiraannya, sedangkan penghuni neraka pun bertambah kedukaannya. Ini jelas, ya, maknanya apa yang telah saya pun nyatakan tadi itulah sebagai satu penjelasan, ya. Maknanya penghuni syurga telah kembali ke syurga dan penghuni neraka juga kembali ke neraka. Maknanya mereka telah kekal, ya, sebagaimana yang telah saya nyatakan tadi di dalam ayat-ayat Allah. Maka dia akan kekal berada di syurga dan juga ahli neraka akan kekal berada di neraka. Maka bila di keadaan seperti itu, bergembiralah ahli-ahli syurga dengan kegembiraan, dan juga begitulah juga kesengsaraan, ya, bersedihlah ahli neraka itu dengan kesengsaraan. Sampai bila ditanya sampai bila, mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi sampai bila-bila itu kehendak, mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi digambarkan begitulah keadaan syurga dan keadaan ahli neraka. Okey, teruskan. Saudaraku wanita muslimah, percayalah akan adanya pembalasan di hari kiamat, iaitu bahawa Allah Subhanahu wa taala manakala menghendaki hambanya masuk syurga melalui kurnianya, dan apabila dia menghendaki hambanya masuk neraka dengan keadilannya, masing-masing akan beramal sesuai dengan apa yang telah diciptakan untuknya. Oleh kerana itu, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan menghalang jika memang tidak adanya sebab yang menghalangnya masuk syurga, yakni amal soleh. Seperti yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa man ya'mal minas solihat wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wala khatma." Dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman,
maka dia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya dan tidak pula akan mengurangkan haknya. Surah Toha ayat 112. Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menyiksa seseorang itu manakala tidak ada sebab penyiksaan, yakni kemaksiatan. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Surah Asy-Syura ayat 30. Okey, ya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surah Toha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hazma. Jadi dalam ayat ini ya, bukanlah bermakna contoh tadi dinyatakan bukan bermakna bila seseorang itu masuk ke dalam syurga ya, seseorang itu telah ditetapkan ya di dalam neraka. Ya, dalam penjelasan yang atas tadi itu ya, bukanlah bermakna seseorang itu bila dah Allah tetapkan kat neraka maka dia kat neraka, kalau dah Allah tetapkan dekat syurga maka dia dah syurga, contohlah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ya. Sebab dia melibatkan ya kita punya keyakinan, sebab bila Allah dah tetapkan ya kita punya nasib macam mana ya, kita punya umur panjang mana dan sebagainya, maka di sana telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita. Tapi bukan bermakna kita tidak boleh untuk berusaha dan berikhtiar, sebab Allah menyembunyikan daripada hamba-Nya sama ada hamba-Nya itu akan mendapat syurga ataupun mendapat neraka. Ya, sebab tu kita disuruh beriman ya, beriman dengan Allah, beriman dengan rukun iman, kemudian kita dikendaki untuk percaya kepada rukun Islam, dan begitu juga kita dikendaki ya supaya bersifat ihsan ya. Apa itu ihsan? Ihsan itu ialah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, iaitu anta'budallah ya, kerana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai ke tahap ka'annaka tarahu, kita menyembah Allah ni seolah-olah kita melihat ya Allah. Memang kita tak dapat melihat Allah dan kita yakin ya, kita yakin bahawa Allah melihat kita. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, seolah-olah kita nampak dia, akan tetap wala ya. Fa illam takun tarahu, kalaupun memang kita tak nampak Allah, fa innahu yarak, maka Allah melihat. Maknanya setiap apa yang kita lakukan, kita merasa tentang kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita percaya kepada rukun-rukun iman ya, percaya kepada hari akhirat ya, bila kita percaya pada hari akhirat, bermakna kita percaya bahawa di sana adanya syurga dan juga adanya neraka ya. Bila kita percaya di sana adanya syurga dan percaya di sana adanya neraka, apa yang membuktikan kepercayaan kita dan keyakinan kita? Apa yang membuktikannya ialah kita akan sentiasa mengamalkan perkara-perkara, beramal dengan perkara-perkara yang boleh membawa kepada syurga, dan kita menjauhkan ya amalan-amalan yang membawa kepada neraka. Sebab itu bila kita melakukan sesuatu amalan, amal-amal yang solih itu yang akan membawa kita ya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sinilah ya yang dijelaskan kepada kita, dan barang siapa yang mengerjakan amal-amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman. Ya. Ramai orang bila sebut amal-amal soleh ni perkara-perkara ataupun amalan-amalan yang baik. Ya. Dan juga dikata dia dalam keadaan beriman. Dalam keadaan dia beriman, dia buat amal-amal soleh. Ada juga orang yang tak beriman, dia buat perkara-perkara yang baik, betul tak? Ya, orang kafir ramai juga yang menderma. Ya, suka tolong orang dan sebagainya, tapi dia tidak beriman. Tapi dalam ayat ini dicerangkan barang siapa yang melakukan amal soleh dan dia beriman dengan Allah, kitalah orang-orang yang beriman dengan Allah, orang Islam, maka dia tidak akan khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya. Maka kita tak harus, takkan ragu-ragu tentang apa balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, sebab tu dalam ayat yang lain Allah nyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan sesuatu amalan yang baik,
walau sebesar zarah pun Allah akan balas. Dan barang siapa yang melakukan amalan-amalan buruk walau sebesar zarah, Allah tetap akan balas. Dan di situlah ya ditunjukkan tentang keadilan ya, keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, dan Allah tidak akan mengurangkan dia punya hak dia. Jadi di sini kita kena yakin, dan sekiranya apa-apa musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Maknanya apa yang bila kita ditimpa sesuatu musibah, ya, sebab itu kita disuruh sentiasa bermuhasabah. Ya, kadang musibah itu adalah merupakan salah satu daripada tanda-tanda ya barangkali mungkin kita melakukan dosa. Ya, sebagai satu kifarah, ya, barangkali mungkin musibah itu juga adalah sebagai salah satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menguji, untuk memberi kita kesabaran, sebab dengan kesabaran itu kita akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Namun bila kita melakukan ditimpa musibah itu bukan kerana Allah nak bagi kita musibah begitu, tidak, tapi ada sebab, mesti ada sebab, asbab yang menyebabkan Allah beri kita musibah. Sebab itu bila kita dalam keadaan dalam surah As-Saba ya, dikisahkan di sana, janganlah kamu sangka wahai manusia, jangan kamu sangka bila Allah beri kamu kesusahan, kepayahan itu sebagai tanda Allah murkakan kamu. Dan jangan kamu sangka bila Allah beri kamu kemewahan, kesenangan itu sebagai tanda Allah sayangkan kamu. Sebab apa? Kadangkala Allah SWT memberikan kita kesenangan, apa yang kita nak semuanya dapat, itu kadangkala sebagai tanda Allah murkakan kita. Sebab murka macam mana? Apa yang nak dapat, ambil lah. Apa yang nak kat dunia pun kau nak, ambil lah. Kau kaya cara macam mana pun, cara yang tak betul kau ambil lah. Tapi dekat akhirat Allah tetap akan berikan pembalasan ya. Dan begitu juga kalau Allah beri kita kesusahan, kepayahan ya, kadangkala bukan bermakna Allah tak sayang kita, Allah tak suka kita, tapi itu sebagai tanda Allah sukakan kita. Sebab Allah tu tahu kemampuan seseorang, Allah tu tahu lebih tahu tentang diri kita. Ya, kita ni kalau dibagi nikmat macam mana agaknya, kita ni kalau diberi kesusahan bagaimana. Allah itu maha mengetahui. Allah tahu apa yang perlu ada, yang perlu sesuai untuk kita. Sebab itu bila melakukan sesuatu musibah kita ya, berlaku pada kita, mesti ada asbab-asbab ya yang disebabkan oleh kita sendiri. Sebab tu berlakunya kerosakan ya, fil barri wal bahri ya, di lautan ya, di daratan ya, adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia ya, disebabkan oleh kita sendiri ya. Bila Allah uji kita, sebab bila manusia melakukan kemungkaran kepada Allah SWT ya, Allah akan balas bukan sekadar orang yang melakukan kemungkaran, akan tetapi Allah akan, kadang Allah balas dengan semua, sama ada orang yang taat pun dapat sekali ya. Jadi maknanya kalau berlaku perkara-perkara musibah, banjir, ribut dan sebagainya, itu adalah sebagai salah satu daripada amaran-amaran Allah ya kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran. Akan tetapi ya, bila Allah berlakunya ribut ya, musibah dan sebagainya, kerana kemungkaran tadi bukan orang yang mungkar tu saja yang kena. Kita orang-orang yang tidak melakukan kemungkaran ya, orang-orang alim pun akan terkena sama. Atas sebab itulah ya disuruh kepada kita supaya ya kita sentiasa melakukan ya, semua manusia yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan amanah dan juga tanggungjawab ya. Atas sebab itu kita kenalah didik anak-anak kita sebagai seorang muslimah ya, supaya sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah SWT. Sebab kalau kita mengambil ringan ya, kita bimbang Allah akan timpakan ya sesuatu yang kita tak mampu ya, yang barangkali boleh menyebabkan rasa takut ya, menyebabkan kita rasa kecewa dan sebagainya. Jadi sebab itu kita kena bersangka, sentiasa bersangka baik dengan Allah SWT. Okey, teruskan. Ada pertanyaan ke? Tak ada. Kalau tak ada kita teruskan ya. Puan. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang memberi dan sekaligus yang menghalang. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memberi terhadap sesuatu yang dihalang Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebaliknya, manakala Allah Subhanahu Wa Taala memberikan iman, ihsan dan amal soleh kepadamu, tentu dia tidak akan menghalangmu.
bahkan akan memberimu pahala dan kedekatan yang tidak terkira. Dia akan memberikan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga dan sama sekali belum terlintas di hati manusia. Sebaliknya, jika Allah Subhanahu Wa Taala menghalang semua itu darimu, maka semua sebab tidak ada gunanya. Tidak diragukan lagi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan orang yang dikehendakinya dan menyesatkan orang yang dikehendakinya pula. Namun semua itu tidak terlepas dari kebijaksanaan dan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang menciptakan sebab dan akibat yang menghalangnya. Manakala tidak ada sebab yang membuatnya layak masuk syurga, boleh jadi kerana perbuatan yang buruk atau sebab baru yang mengharuskannya terhalang, sehingga menjadikannya tidak ada kesesuaian atau kerana adanya penghalang. Dan jika sebab yang menghalang dan akibat disaksanya kerana tidak adanya iman dan amal soleh, maka hal itu diberikan bukan kerana ujian, melainkan berdasarkan kebijaksanaan dan keadilannya. Okey, Segala teruskan. Okey. Segala puji bagi Allah, baik dalam pemberiannya maupun siksanya. Masing-masing adalah manifestasi dari kurnia dan keadilannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Bijaksana. Dia meletakkan segala sesuatu secara proporsional. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Apabila datang kepada mereka suatu ayat, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Surah Al-An'am ayat 124. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin. Dan demikianlah telah kami uji sebahagian mereka orang-orang kaya dengan sebahagian mereka orang-orang miskin, supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inilah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka. Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Surah Al-An'am ayat 53. Okey, kita tengok semula kepada muka surat yang ke-89 tadi tu ya. Namun sebaliknya, manakala Allah SWT memberikan iman, ihsan dan amal soleh kepadamu, tentu dia tidak akan menghalangmu. Maknanya bila kita beriman dengan Allah SWT, ya, kemudian kita beramal soleh dan ada sifat ihsan, maknanya kita melakukan perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah, kewajipan yang ditetapkan oleh Allah, dan melakukan perkara-perkara yang baik, ya, berdasarkan kepada keimanan kita, ya. Contoh, bila kita beriman dengan Allah, ya, kita beriman dengan malaikat, kita beriman dengan hari akhirat, ya, maknanya kita tahu tentang tuntutan-tuntutan keimanan. Okey. Contoh, kalau kita kata kita beriman dengan malaikat, ya, apa bukti kita beriman dengan malaikat? Maknanya kita meyakini, ya, bahawa adanya malaikat penjaga neraka, adanya malaikat yang menjaga syurga, adanya malaikat yang mencatat, ya, amalan-amalan baik dan juga amalan-amalan buruk. Adanya malaikat yang memberi rezeki, ya, adanya malaikat Jibril dan sebagainya. Apa tanda yakin? Kalau kita yakin adanya malaikat Raqib dan Atid, bermakna kita tahu bahawa setiap apa yang kita lakukan itu akan dicatat,
ya, oleh malaikat, sama ada amalan baik di kanan dan amalan buruk di kiri. Bila kita yakin kepada malaikat yang mencatat, ya, adanya yang mencatat di kanan kiri, maka kita akan sentiasa menjaga menjaga perbuatan kita, ya, amalan kita, ya, percakapan kita, ya, cara kita berfikir, ya, sebab ia tidak akan terlepas, ya, tidak akan sunyi daripada dicatat oleh malaikat di kanan dan juga di kiri, ya. Atas sebab itu, ya, keyakinan kita inilah, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada rukun iman ini, ya, yang membawa kita untuk kita mengamalkan perkara-perkara yang telah diperintahkan oleh Allah dan tidak melakukan, menjauhkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situlah yang menjadi sebab, ya, seseorang itu untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan kerahmatan dan juga keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab itu bahkan akan memberimu pahala dan juga kedekatan yang tidak terkira. Maksudnya kat sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala kepada setiap amalan baik yang kita lakukan, dan tak lupa, ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas kepada amalan perkara-perkara dosa yang telah kita lakukan. Dan bila kita yakin, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin dengan iman, Islam, ihsan tadi itu, kita akan rasa bagaimana hampirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa hampir dengan manusia. Dan Allah akan memberi kita ganjaran berdasarkan kepada apa yang telah kita lakukan, ya, apa yang amalan-amalan yang telah kita lakukan, ya, mengikut keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tu ada, kita tak boleh nak kata, oh Allah ni tak adil, wa nauzubillah, ya. Yo, kenapalah aku dah buat amal banyak-banyak tapi aku diberikan musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita dah melakukan perkara-perkara yang dikada sembahyang kita dah cukup, akan tetapi kenapalah Allah uji, ya? Kenapa Allah uji dengan sakit dan sebagainya. Jadi tidak akan timbul, ya, perkara-perkara ataupun tanggapan-tanggapan yang buruk, ya, daripada kita, sebab kita yakin apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan dengan usaha dan juga ikhtiar kita, ya, untuk kita mendapat kerahmatan, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan beri berdasarkan kepada keadilannya. Dan Allah itu maha adil, Allah takkan terkurang, takkan terlebih, ya, di dalam memberikan kita pahala, ya, memberikan kita ganjaran kepada setiap apa yang telah pun kita lakukan. Okey, seterusnya dalam muka surat yang ke-90, ya. Apabila datang kepada mereka dalam surah Al-An'am ayat 124, apabila datang kepada mereka suatu ayat, ya, mereka berkata kami tidak akan beriman, ya, sehingga diberikan kepada kami yang berupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Ya, jadi ini ditunjukkan, ya, tentang sikap bagaimana sikap orang-orang yang tidak percaya dengan apa yang telah wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia tidak percaya dengan apa yang telah dibawa oleh para nabi, ya, para nabi, kerana dia kata kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Maknanya kat sini dia tidak akan beriman kalau misal kata dia tak dapat sebagaimana yang telah Allah beri kepada para rasul, ya, para rasul dan juga utusan-utusan Allah. Dan kita kena faham bahawa dalam keadaan sebenarnya Allah mempunyai kehendaknya yang tersendiri. Ya, bila mana Allah boleh memberi dan Allah boleh tidak memberi. Itu satu keyakinan yang perlu kita faham. Ya, dan kita sebagai manusia,
ya kita takkan dapat semua apa yang kita hendak. Sebab tu seringkali saya sebutkan ya dalam ceramah-ceramah saya, ya dalam kuliah-kuliah saya, kita kena ingat bahawa kita takkan dapat semua apa yang kita hendak dan kita tak boleh mengelak daripada sesuatu yang kita tidak suka, sebab semuanya itu telah ditakdirkan oleh Allah SWT, ditetapkan oleh Allah SWT, dan Allah tahu ke tahap mana ya kemampuan yang ada pada kita. Okey, ya. Sebab ini dia nak mengajar kepada kita supaya kita ya beriman kepada qada dan qadar Allah SWT itu dalam erti kata yang sebenar-benarnya. Ya, yakin bahawa apa yang menimpa kita adalah merupakan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena sentiasa berdoa ya sebagai orang yang beriman ya dengan Allah, kemudian kita berpegang kepada berpegang kepada ajaran ahli sunnah wal jamaah ya, ahli sunnah wal jamaah, maka di sana ada usaha ikhtiar, dan setelah kita usaha ikhtiar kita mestilah bertawakal kepada Allah SWT. Kita tak boleh Allah dah tetapkan, tak payahlah aku nak susah-susah, Allah dah tetapkan dah rezeki aku masa kita masih bayi ya, masa kita dalam kandungan ibu, dah ditetapkan dah, umur kita tahap berapa dah ditetapkan, kita boleh buat apa-apalah ya, sebab kita Allah sembunyikan perkara-perkara itu ya, umur kita sampai bila ya, jodoh kita siapa ya, Allah sembunyikan daripada kita, rezeki kita banyak mana, untuk apa? Supaya kita sentiasa berusaha dan juga berikhtiar dan yakin dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik pasti akan datangkan kebaikan, yang buruk pasti akan mendapat balasannya. Wallahu a'lam. Okey, boleh teruskan. A. Fungsi iman kepada qada dan qadar. Saudaraku wanita muslimah, begitulah seharusnya keyakinan seorang wanita muslimah kepada qada dan qadar. Adapun fungsi keyakinan ini adalah seperti berikut. 1. Dapat menghantarkan orang yang meyakininya ke dalam kehidupan yang penuh dengan kedamaian, tanpa ada ketakutan dan kekhawatiran, kerana dia tahu bahawa segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah pasti terjadi. Tidak ada alasan untuk meragukan dan menolaknya. 2. Tidak akan merasa duka yang berpanjangan kerana kehilangan sesuatu, sebab dia menyedari bahawa sesuatu yang hilang itu belum ditentukan menjadi miliknya, dan jika sesuatu itu telah ditentukan menjadi miliknya, pasti tidak akan terlepas darinya. Abu Hazim Az-Zahid ditanya, "Mengapa kamu tidak mempedulikan rezekimu?" Jawabnya, "Aku sedar jika sesuatu itu memang telah ditentukan untukku, pasti ia akan datang kepadaku. Meskipun semua orang di muka bumi ini berusaha untuk menghalangnya, mereka tidak akan mampu. Sedangkan sesuatu yang memang meskipun diusahakan dengan cara apapun, kerana memang itu bukanlah untukku." 3. Fungsi yakin dengan qada dan qadar juga dapat menjadi pengawal dan pengendali supaya kamu tidak terlalu gembira terhadap apa yang kamu miliki berupa harta benda, anak maupun kedudukan. Kerana kamu menyedari bahawa semua itu adalah kurnia dari Allah dan kuasanya. 4. Mendorong kamu untuk mengamalkan yang baik yang telah diperintahkan dan meninggalkan yang buruk yang telah dilarang, supaya kamu menjadi tenang kerana menyedari bahawa sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah itulah yang akan terjadi, dan yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak akan pernah terjadi. 5. Jika kamu menyedari bahawa apapun bentuk musibah yang menimpamu itu lantaran beberapa sebab, maka untuk langkah selanjutnya sudah seharusnya kamu selalu berusaha menjauhi hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan kerugian serta berpegang dengan hal-hal yang membawa kebahagiaan dan keselamatan. Okey, kita tengok balik dalam muka surat 191. Ya, fungsi hasil daripada keyakinan dan juga kepercayaan kita, ya, keimanan kita kepada qada dan qadar. Ya, kita perhatikan ya,
macam mana yang dinyatakan oleh pengarang ya dalam kitab ini. Yang pertama dia kata dapat menghantarkan orang yang meyakininya ke dalam kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Maksudnya kat sini bila kita percaya kepada ya qada dan qadar Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang sentiasa damai ya. Orang-orang yang redha, sentiasa redha. Bila kita redha, kita akan tenang ya. Bila kita bersabar dengan musibah, dengan sesuatu yang kita tidak sukai dan sebagainya, maka bila kita bersabar, maka kita akan pasrah. Bila kita pasrah, maka kita redha. Keredaan itulah yang mendatangkan kepada kita rasa kedamaian, rasa tenang ya. Kita tak rasa takut, kita tak rasa khawatir ya. Kerana dia tahu bahawa segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah pasti terjadi. Tidak ada alasan untuk meragukan dan menolaknya. Makna apa yang berlaku ni dah ditetapkan oleh Allah. Sebab itu bila mana Allah ya berlakunya ya pandemik contoh ya, memang pada peringkat permulaan ya kita rasa takut ya, kita rasa macam-macam ya sebab kita baru menghadapi. Tapi bila kita fikir balik ya bahawa itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan terus memikirkan tentang pasti ada hikmah ya di sebalik apa yang telah diberikan oleh Allah. Begitu juga kalau kita ditimpa sakit ya, dalam keadaan kita sehat ya, tiba-tiba kita ditimpa musibah ya, kemudian dalam keadaan sihat tiba-tiba sakit ya, tak pernah sakit-sakit tiba-tiba. Jadi bila kita yakin bahawa perkara itu telah ditetapkan oleh Allah, maka kita tidak akan menyalahkan orang lain ya. Kita tidak, sebab bila kita menyalahkan orang lain seolah-olah kita tidak menerima ya ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Macam inilah kes sekarang ni ya, kes COVID kan. Oh, ni mesti daripada pihak A. Ni mesti daripada kluster ni. Ni pasal kita jumpa semalam dekat sekian tempat. Bila kita tidak yakin dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah, memang kita akan sentiasa menuding jari kepada orang lain bila berlaku sesuatu keadaan ya. Sebab itu ya kita kena sentiasa menjaga ya, sentiasa mengawasi. Kalau kita salahkan orang pun tahap mana penat aja kita bercakap nak nyalahkan orang. Tapi bila kita tahu benda tu telah ditetapkan oleh Allah, ya kita takkan salahkan orang lain. Sebaliknya kita mencari hikmah yang tersembunyi. Okey, kemudian yang kedua, tidak akan merasa duka ya yang berpanjangan kerana kehilangan sesuatu. Bila mana berlaku kematian ya, kematian orang yang disayangi, kematian anak ya, contoh tadi tu dalam hadis ni dijelaskan ya, bila anak meninggal kita kena, kata orang tu kita kena redha ya. Oh, ini dah ditetapkan oleh Allah. Apa juga musibah yang menimpa pada kita, kita terus cepat kembali pada Allah. Ya, bila kita terus cepat kembali kepada Allah, maka kita akan mendapat ketenangan. Okey, mendapat ketenangan. Tapi bila kita tak kembali pada Allah, kita rasa resah dulu, kita rasa gelisah, kita menyalahkan orang lain, kita cari punca apa itu ini. Ya, semuanya itu adalah sebagai salah satu daripada asbab sahaja. Ya, menjadi sebab-sebab ya untuk menjadi berlakunya sesuatu keadaan. Sebab itu kita kena sentiasa berusaha, berikhtiar, berdoa ya, mohon ya. Kalau kita dah berusaha, berikhtiar, kita sakit, usaha ikhtiar, kemudian kita berdoa supaya Allah SWT hapuskan penyakit yang ada. Tapi ada juga kita tak bolehlah, maknanya kita menyesal kenapalah Allah tak tarik-tarik. Ya. Jadi kita tak bolehlah macam tu, sebab bila mana Allah dah tetapkan tu pasti akan ada hikmah di sebalik. Dan Allah cakap apa? Allah kata dalam Al-Quran yang selalu saya baca ya, yang selalu kita baca dan selalu saya ingatkan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah SWT nanti tidak akan mentaklifkan kita, takkan beri kita sesuatu yang kita tak mampu. Bilalah Allah berikan kepada kita kematian pada satu ketika orang yang paling dekat dengan kita, ya, maka kita akan mampu lalui. Macam mana bukti kita mampu lalui? Kita gunakan segala potensi yang Allah beri. Kita ada akal, ya, kita ada hati, ya, kemudian kita berfikir, ya, kita berfikir kepada yang positif dan juga kita sentiasa husnuzan dengan Allah SWT. Okey.
Okey, kemudian Abu Azim tadi tu yang dia ceritakan di situ, ya. Memang bila Allah dah tetapkan rezeki kita banyak mana, ya, semuanya memang kita akan dah tahu, takkan lari dah rezeki tu. Cuma Allah sembunyikan daripada kita rezeki kita ni banyak mana, rezeki kita ni kat mana. Sebab itu kita kena cari, ya, kena cari. Itu benda yang nampak. Rezeki ketenangan, kadang Allah tak beri kita rezeki dari segi harta, tapi Allah beri kita rezeki anak-anak yang mendengar kata, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, ya. Kadang Allah tak beri kita rezeki, ya, pada kata orang tu, pada perkara-perkara yang kita nak. Ya, kita nak rumah yang cantik, kita nak pergi, kalau boleh tiap-tiap tahun nak pergi umrah, berangan nak pergi umrah, alhamdulillah dah ada berangan nak pergi umrah, niat kita nak pergi umrah, dah dapat pahala dah. Akan tetapi kadang kita tak dapat, dari tahun ke tahun, dah tahun ke tahun, tapi Allah beri rezeki kita yang lain. Rezeki kita apa? Ya, rezeki kesihatan, ya, rezeki kita dapat kita berziarah, ya, dengan keluarga kita lebih kerap, ya, kemudian kita dapat melakukan amal-amal yang lain, ya, rezeki yang tadi tu yang kita sepatutnya buat pergi umrah, ya, keuangan yang ada tu dapat kita belanjakan ke tempat yang lain, dapat menderma dan sebagainya. Itu semua yang adalah merupakan dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi bila mana sesuatu yang kita hendak kita tak dapat, bila kita redha, kita pasrah, insya-Allah, ya, tidak akan membawa kepada pergaduhan dalam suami isteri. Sebab kita tahu kalau kita minta tak dapat, kita peredalah, tak apa, mungkin bukan hak kita, mungkin bukan milik kita. Ya, jadi kita terus pasrah dengan Allah, ya. Tapi kalau kita tadi tu tidak menyerahkan sesuatu keadaan yang berlaku pada Allah, itu yang kadang kita rasa resah, gelisah, ya, kecewa, duka dan sebagainya, ya. Dan begitu juga dia kata fungsi yakin dengan qada dan qadar itu juga menjadi pengawalnya dan juga pengendali supaya kamu tidak terlalu gembira. Kita kena faham, ya, bila Allah beri kita, sebab sifat manusia ni, ya, dalam surah Al-Quran tu, ya, disebutkan manusia ni, auzubillahi minasyaitonirrajim, iza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Kalau yang hafal, kalau saya baca tak betul, betulkan, ya. Manusia ini bila mana dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, ditarik sikit rezeki, fayaqulu rabbi ahanan. Ya, maka dia kata, ya Allah, kenapa engkau hina aku, ya Allah, kenapalah rezeki aku engkau ambil, ya Allah. Ya. Tapi bila Allah uji dia, fa akramahu wa na'amahu, Allah beri dia kemuliaan, wa na'amahu, Allah beri dia nikmat, fa yaqulu rabbi akraman, maka dia kata, ya Allah, engkau, ya Allah, engkau telah muliakan aku. Ya, sedangkan sama ada kenikmatan, ya, ataupun kesukaran itu bila Allah beri kepada kita, ya, kita kena ingat sama ada ia itu adalah merupakan salah satu daripada tanda Allah sayang ataupun tanda Allah murka. Ni kita kena faham. Sebab tu kalau kita senang, jangan terlalu senang, ingat pada yang susah. Bila kita terlalu susah, kita jangan salahkan Allah. Sebab bila kita susah, Allah tahu kita ni kalau diberikan kemewahan, barangkali mungkin kita kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah beri kita ini berdasarkan kepada kemampuan kita, ya, berdasarkan kepada apa yang kita mampu buat untuk mengekalkan, ya, keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dia mendorong untuk mengamalkan yang baik yang telah diperintahkan dan meninggalkan yang buruk. Bila kita percaya kepada qada dan qadar ini, maka kita akan buat benda-benda yang baik dan kita akan meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Sebab apa? Sebab di sana ada syurga dan neraka, sebab kita nak syurga Allah. Ya, bila kita nak syurga Allah, kita buat yang baik. Ya, sebab kita tak nak neraka. Bila nak neraka, kalau kita buat perkara yang tak baik membawa kepada neraka. Sebab itu kita akan buat, ya, sebagai satu pendinding, sebagai salah satu daripada pengawas supaya kita tidak melakukan perkara yang membawa kepada neraka Allah, ya. Sebab itu dia kata juga yang kelima itu, jika kamu menyedari bahawa apapun bentuk musibah yang menimpamu itu,
ya, lantaran beberapa sebab, ya, maka untuk langkah selanjutnya sudah seharusnya kamu selalu berusaha menjauhi hal-hal yang menyebabkan kehancuran. Maknanya kat sini kita kena mengelak daripada melakukan perkara-perkara yang menyebabkan Allah kafarah kita. Allah, apa kata orang tu, Allah balas kita punya dosa-dosa yang telah kita lakukan, ya, di atas muka bumi. Allah dosa dengan manusia, ya, Allah akan balas di dunia, ya, selagi mana kita tak minta maaf kalau dosa kita dengan manusia. Dosa kita dengan Allah kita boleh bertaubat, ya, ataupun dosa kita dengan Allah, kalau berterusan dosa dengan Allah, Allah akan balas di akhirat. Tapi Allah itu kita ingat Maha Rahmah, ya, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang yang sentiasa menerima tara taubat hamba-hambanya. Dan kita sebagai manusia, kita kena ingat kita adalah, ya, yang tidak leka, apa kata orang tu, tidak lari daripada melakukan kesalahan dan kesilapan. Kita jangan sombong, kita jangan takabur seolah-olah kita ni tak ada salah. Ya, kita jangan sombong seolah-olah kita ni dah banyak sangat ilmu sampai apa yang kita cakap ni semuanya orang mesti terima, tidak. Ya, akan tetapi kita hendaklah sentiasa melakukan istiqamah kepada perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan, yang kita sentiasa terus berdoa pada Allah, ya, mudah-mudahan Allah menggolongkan kita di dalam golongan orang-orang yang mendapat syurga Allah, yang ditetapkan oleh Allah di dalam syurganya. Sebab tanda ahli syurga itu ialah orang yang beramal dengan amalan ahli syurga semasa di dunia, ya. Dan orang ahli neraka itu ialah orang-orang yang melakukan perkara-perkara, ya, yang membawa kepada neraka. Jadi kat situlah, ya, sebab itu majlis ilmu ini ya penting pada kita, dan salah satu cara untuk kita menjadi golongan orang-orang yang dimudahkan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke syurga ialah dengan kita menuntut ilmu. Sebagaimana kita pada hari ini sama-sama ada kekurangan, sama ada kelebihan, sama-sama kita berkongsi. Okey, masa pun dah lebih, ya, Hajar. Kita tengok ada persoalan tak? Ada soalan, silakanlah siapa ada soalan. Okey, nampak tak ada soalan? Ya, Ustazah, kita boleh tutup lah, Ustazah. Ya, saya. Okey, terima kasih kepada Puan Aifa, yang telah pun menjadi pembaca kita pada hari ini, ya. InsyaAllah Allah berikan keberkatan kepada kita. Terima kasih kepada semua yang dapat bersama pada petang ini. Mudah-mudahan, ya, Allah sentiasa memberikan kekuatan kepada kita, menguatkan iman kita, ya, sentiasa mentasbitkan makna kita di atas jalan, ya, di atas jalan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menjaga keluarga kita, iman kita, ya, keluarga kita, iman anak-anak kita, iman suami kita, ya, mudah-mudahan Allah berikan mudahkan jalan kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kita akhiri dengan membaca tasbih kifarah dan suratul asri, kemudian saya akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Fi husnil ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syafiin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara wa limasaihina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka ta'lamuna Allahumma innaka ta'lamu anda qulubi qad ijtamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasikillahumma rabitataha wa adim waddaha wa adiha subulaha wa amla'ha binurikal ladzi la yahbu washrah suduraha bifaidil imani bik wal jamili tawakkuli alaik
وأحييها بمعرفتك وأمسها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير إنك نعم المولى ونعم النصير إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا تقبل منا دعاءنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتمم تكسيرنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Minna wa minkum takabayya karim.